Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik yang seterusnya, iaitu 1.4b Faktor-faktor persekitaran umum. Objektif pembelajaran. Pelajar akan dapat menjelaskan faktor persekitaran umum dan juga menghuraikan pengaruh pihak berkepentingan dan persekitaran umum terhadap perniagaan. Sebelum ini, pelajar telah belajar pihak berkepentingan. Untuk topik kali ini, kita akan belajar tentang persekitaran umum, iaitu ekonomi, teknologi, sosio-budaya, politik dan undang-undang, global, serta fizikal dan semula jadi. Faktor persekitaran umum yang pertama ialah ekonomi. Ekonomi merujuk kepada situasi ekonomi dalam dan luar negara, sistem ekonomi, pasaran wang dan kadar faedah. Bagaimanakah ekonomi mempengaruhi perniagaan? Kestabilan ekonomi sesebuah negara akan menjamin perkembangan sesebuah perniagaan. Tetapi, jika berlaku kemelesetan ekonomi, perniagaan akan mengalami masalah kerana kuasa beli pengguna akan menurun. Sebagai contohnya, pandemik COVID-19 menyebabkan banyak perniagaan di Malaysia dan juga seluruh dunia terjejas dengan teruk, di mana sesetengah perniagaan terpaksa ditutup yang menyebabkan kerugian yang besar. Antara contoh lain adalah seperti kejatuhan nilai mata wang yang akan menyebabkan perniagaan terjejas. Seterusnya, teknologi. Teknologi merujuk kepada kaedah baharu untuk melakukan sesuatu kerja. Bagaimanakah teknologi memberi kesan kepada perniagaan? Perniagaan yang menggunakan teknologi terkini akan dapat meningkatkan produktiviti, menjimatkan masa pengeluaran, mengurangkan kos perniagaan. Oleh itu, sesebuah perniagaan perlu peka terhadap perkembangan teknologi terkini yang akan menjamin kemandirian dan juga keuntungan sesebuah perniagaan. Sebagai contoh, penggunaan teknologi 5G akan membantu usahawan-usahawan di Malaysia berdaya saing di peringkat antarabangsa. Faktor yang seterusnya adalah sosio-budaya. Sosio-budaya merujuk kepada kepercayaan agama, budaya, adat resam dan cita rasa penduduk sesebuah negara. Bagaimanakah sosio-budaya mempengaruhi sebuah perniagaan? Perniagaan perlu menyesuaikan barangan dan perkhidmatan mengikut kehendak atau budaya masyarakat setempat. Perniagaan yang berupaya memahami sosio-budaya sesebuah pasaran dengan baik akan berpeluang menguasai pasaran tersebut. Sebagai contoh, peniaga perlu peka dengan budaya dan norma penduduk setempat sebelum atau semasa menjalankan aktiviti perniagaan. Contohnya, mempamerkan logo-logo halal pada produk mereka dan tidak mengeluarkan produk yang bertentangan dengan kehendak atau norma penduduk setempat. Faktor yang seterusnya adalah politik dan undang-undang. Politik merujuk kepada keadaan sesebuah negara yang dipengaruhi fahaman parti politik pemerintah. Undang-undang pula merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa terhadap perniagaan. Bagaimana politik dan undang-undang boleh mempengaruhi sebuah perniagaan? Kestabilan politik dapat menjamin kelancaran dan pertumbuhan aktiviti perniagaan. Manakala, dari aspek undang-undang pula, perniagaan yang menjalankan perniagaannya mengikut perundangan yang sah
akan membolehkan perniagaan tersebut terus maju dan diyakini oleh pelanggan. Contohnya, ketidakstabilan politik boleh menjejaskan aktiviti perniagaan, seperti mogok dan juga rusuhan. Manakala, dari aspek undang-undang, perubahan dasar dan undang-undang perniagaan akan memberi kesan kepada perniagaan sama ada dari aspek positif ataupun negatif. Contohnya, kenaikan harga barang-barang kawalan akan menyebabkan kos pengeluaran produk meningkat, manakala pemberian subsidi akan membantu perniagaan dari aspek positif. Faktor persekitaran yang seterusnya adalah global. Semua aktiviti perniagaan terdedah kepada dunia yang melangkaui sempadan sesebuah negara. Perniagaan perlu menghadapi cabaran di peringkat global yang merangkumi politik, undang-undang dan ekonomi dunia. Bagaimana global boleh memberi kesan pada perniagaan? Melalui perniagaan peringkat global, perniagaan berupaya mengembangkan potensi keuntungan pada kadar yang lebih tinggi. Contohnya, syarikat seperti Spritzer, Padini, Appleton dan Manchis mendapat keuntungan yang tinggi apabila menceburi perniagaan antarabangsa ataupun mendapat peluang global. Faktor persekitaran yang seterusnya adalah fizikal dan semula jadi. Fizikal merujuk kepada kemudahan infrastruktur di sesuatu tempat, seperti jalan raya, pengangkutan, telekomunikasi dan lain-lain. Semula jadi pula merujuk kepada sumber semula jadi seperti bahan galian, hasil tanaman, air, udara dan lain-lain sumber asli yang akan digunakan sebagai input untuk pengeluaran. Bagaimana fizikal semula jadi mempengaruhi perniagaan? Fizikal. Kewujudan faktor fizikal akan memudahkan perjalanan perniagaan di satu kawasan. Contohnya, penghantaran minyak kelapa sawit akan menjadi lebih cepat dengan adanya fizikal seperti jalan raya, landasan kereta api dan sebagainya. Semula jadi. Perniagaan perlu menyedari pelbagai trend dalam persekitaran semula jadi, iaitu contohnya jika berlaku kekurangan bahan mentah, peningkatan harga input, peningkatan populasi dan campur tangan kerajaan dalam pengurusan sumber semula jadi. Contohnya, penurunan harga getah akan memberi kesan kepada kos pengeluaran. Ini adalah contoh-contoh fizikal atau semula jadi. Akhir sekali, kita masuk kepada 1.4C, iaitu pengaruh pihak berkepentingan dan persekitaran umum terhadap perniagaan. Pihak berkepentingan merupakan faktor yang boleh dikawal dan akan memberikan kesan secara langsung kepada perniagaan. Contohnya, pertambahan pelanggan akan memberikan peningkatan hasil kepada perniagaan, iaitu kesan secara langsung. Begitu juga jika berlaku pengurangan dalam pelanggan. Ini akan menyebabkan pengurangan terhadap hasil perniagaan. Persekitaran umum pula tidak boleh dikawal, tetapi boleh mempengaruhi perniagaan secara tidak langsung. Contohnya, perubahan teknologi adalah sesuatu yang tidak boleh dikawal dan boleh menyebabkan kos perniagaan meningkat jika perniagaan membeli teknologi baru dengan harga yang tinggi. Justeru itu, kedua-dua persekitaran ini perlu dinilai pada masa yang sama kerana akan memberi kesan kepada perniagaan. Okey, kita sudah tamat untuk topik ini. Sekarang, sila cuba jawab soalan-soalan ini. Nyatakan 4 elemen persekitaran umum yang boleh mempengaruhi perniagaan.
Soalan yang kedua, bagaimanakah faktor sosio-budaya boleh mempengaruhi sesebuah perniagaan? Serta berikan satu contoh yang sesuai. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.